ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين يا الله 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 يا حي يا قيوم 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم سلمنا من كل آفات والفتنة اللهم سلمنا من كل بلاء والوباء اللهم سلمنا من كل سوء الأدب اللهم سلمنا من كل شر ومعصية الحمد لله الذي أفانا وما ابتلانا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم حتم لنا بحسن الحاتمة ولا تحتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa hadim sadri. Alhamdulillah, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan hidup kita dan akhir hidup kita hidup dengan Islam, mati dengan Islam. Sesiapa yang hidup dengan Islam beruntung dia. Sesiapa mati dengan Islam pun beruntung dia. Sebab itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, penduduk-penduduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala iaitu sebenar-benar Islam, sebenar-benar mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tazkirah pada malam ni ada jemputan daripada surah An-Nur seksyen 20 Shah Alam. Kuliah pada malam ni dengan bertajuk iaitu berkorban dan terkorban. Mudah-mudahan kita cuba lihat, kita muhasabah diri. Kita digolong di tempat yang mana? Kita duduk di tempat yang mana? Ya, kita cuma sama-sama kita muhasabah diri. Mudah-mudahan kita semua di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kafah, wahai orang-orang yang beriman, kafah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Sebab itu buat tentang korban, kita kena muhasabah buat tentang korban. Qaf, ra, ba, alif, nun, korban. Apa pengertian korban? Apa itu korban? Berkorban untuk siapa? Adakah kita berkorban? Kita boleh berkorban untuk Allah, kita boleh berkorban untuk diri kita untuk Allah, yang kita boleh berkorban untuk ahli keluarga kita kerana Allah, kita boleh berkorban untuk umat Islam kerana Allah. Kita kena banyak muhasabah diri. Aku berkorban untuk siapa? Aku berkorban untuk siapa? Ataupun aku korban untuk dia aku sendiri je. Ni bab tentang korban. Ya. Baiklah, tentang qaf. Itu qaf adalah qanaah. Ulama tafsir mengatakan qaf adalah qanaah, iaitu kemuliaan, kesempurnaan. Siapa yang dia dapat tentang pengorbanan dan dia mendapat tentang dikorbankan, dan dia dikorban dan dia akan dikorbankan kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena banyak muhasabah diri. Ni hari raya korban. Ya, hari raya korban, orang sibuk nak ambil daging korban. Tetapi nak berkorban untuk Allah dia tak boleh. Tapi bayar kereta bulan-bulan boleh. Bayar rumah bulan-bulan boleh. Beli top up satu hari RM30 boleh. Ya, untuk dunia boleh berkorban. Untuk akhirat tak boleh berkorban. Apa kata ulama? Kita hidup ni perlu berjamaah. Kita hidup ni perlu berjamaah. Jama'atul rahmah. Jamaah itu mendatangkan rahmat dan mendatangkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud salah satunya tafsiran tentang korban. Sekarang ni PKPD, surah masjid terhad, semayang jemaah terhad. Macam mana tentang semayang jemaah kita? Macam mana tentang baca Quran secara berjemaah kita? Macam mana tentang semayang sunat berjemaah kita? Macam mana tentang kita buat doa selamat secara berjemaah? Macam mana nak buat? Sekarang ni dah moden. Boleh buat live, boleh buat online dengan ahli keluarga. Dekat rumah kita jangan tinggal semayang berjamaah. Sebab di dalam negeri itu, di dalam Korea itu, dalam rumah itu, dalam kampung itu, apabila mereka lari daripada jamaah, mereka akan hancur. Sebab itu jangan kita lari daripada jamaah. Jamaah yang sebenar-benar ikut Islam, ikut agama Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi PKPD ni yang dikatakan kita berkorban untuk Allah, semayang berjamaah di rumah. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, wirid, minta dengan Allah, berdoa kepada Allah. Ud'un astajib lakum, minta kepada Allah. Jangan lalai sangat tentang dunia. Ya, jangan lalai sangat tentang dunia. Kita hidup ni, akhir hidup kita adalah mati. Akhir hidup kita adalah mati. Itu kita akan berkorban. Kita duduk kat dunia, kita akan berkorban. Itulah pengertian korban.
Ya, ni tak ada. Baru orang marah sikit, baru orang hina sikit, baru orang maki kita sikit, baru orang kata kita tak betul sikit, kita dah gelisah, kita dah keluh kesah. Inilah dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Sepotong lagi pendapat, satu riwayat mengatakan lagi daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat beramal soleh. Dunia ini bukan untuk bersuka-suka. Dunia ini bukan untuk berseronok-seronok. Nak seronok-seronok dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kena banyak muhasabah. Ya, tengok ni akhir zaman, ramai orang mati. Akhir zaman ramai orang kena penyakit. Dia takut dengan abang Covid. Ya, takut dengan abang Covid tu, dia takut dengan abang Covid, tetapi dengan Allah dia tak takut. Dengan abang Covid dia takut, dengan Allah dia tak takut. Semua orang cucuk vaksin. Aku pun cucuk vaksin, tuan-tuan. Ni hukum fiqh dah. Cucuk vaksin. Cucuk vaksin, harus cucuk vaksin, harus cucuk vaksin. Apabila kita nak keluar negeri, kita nak pergi ceramah, nak buat haji dan umrah, nak pergi bekerja, kalau kita tidak cucuk vaksin, daripada harus jatuh wajib cucuk vaksin. Ini hukum vaksin, tuan-tuan. Ya, tetapi ingat, vaksin dunia, vaksin duniawi kita cucuk, masing-masing cucuk. Kita nak menjaga kita punya tubuh daripada kena penyakit. Adakah pernah kita terfikir, hati kita, dalaman kita dicucuk dengan vaksin-vaksin akhirat? Apa itu vaksin akhirat? Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 yang mula-mula, dan surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, yang 10 yang terakhir. Jangan kita lupa, itu adalah salah satu vaksin-vaksin akhirat. Jangan kita tinggal setiap malam. Surah Al-Mulk, setiap malam jangan kita tinggal baca surah Al-Mulk. Zikrullah, salawat, tasbih, tahlil, tahmid, berdoa, itu adalah vaksin tentang akhirat. Adakah kita pernah terfikir tentang vaksin akhirat? Sama juga tentang akhirat. Pernah tak kita menangis tentang akhirat? Pernah tak kita menangis tentang akhirat? Ya Allah, macam mana kalau aku mati pada malam ni? Ya Allah, macam mana kalau aku mati esok hari? Macam mana ya Allah? Amal aku tak cukup lagi ya Allah. Amal aku tak cukup lagi ya Allah. Macam mana? Pernah tak kita muhasabah diri, tuan-tuan? Pernah tak kita muhasabah diri? Yang kita fikir, ya Allah, macam mana ni ya Allah? Sewa rumah tak bayar lagi. Ya Allah, kereta tertunggak ni. Ya Allah, macam mana ni ya Allah? Duit tak cukup ni ya Allah. Tengok-tengok dekat bank, duit KWSP tak masuk lagi ni ya Allah. Tahu nak dunia je, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan, itu ulama-ulama akhirat, mereka mana-mana menangis. Ulama-ulama akhirat, mana-mana mereka menangis. Tubana ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah, padamu aku kembali, padamu aku menyesal. Minta dengan Allah, mana-mana menangis, minta dengan Allah. Ni tak ada. Tahu, duit. Hidup dengan duit, tuan-tuan. Memanglah duit berguna dengan duit, tetapi kita jangan lupa Allah. Siang tadi ada orang WhatsApp aku. Dia kerja Foodpanda. Dia tanya dengan aku, Ustaz, apa hukum saya berkorban mencari nafkah untuk anak isteri saya? Apa hukum kalau saya bawa ambil benda-benda haram, makan yang haram? Apa hasilnya, Ustaz? Hasilnya adalah haram, tuan-tuan. Betul, hukum fiqh dia ada 3 kaedah hukum fiqh. Hukum fiqh ada 3 kaedah. Kalau tuan-tuan boleh ingat, simpan dalam kepala otak ni. Kalau tak boleh ingat, catat, nanti boleh buat rujukan. Tuan-tuan, hukum fiqh ni ada 3 kaedah. Bab tentang yang pertama adalah halal. Halal ni kita dah nampak dengan jelas benda tu halal. Makanan tu halal, yang buat tu pun orang yang bersih di sisi Islam, iaitu bersih di sisi hukum syarak. Ini yang pertama, segi halal. Kita nampak dia halal. Contoh ni botol minyak wangi. Ya, botol minyak wangi kita tahu dalam ni minyak wangi. Benda ni halal, benda ni boleh pakai. Ini asal hukum yang pertama, bab tentang halal. Hukum yang kedua iaitu barang-barang subhat. Barang-barang subhat ni dia samar-samar. Dia samar-samar, kita tak tahu dia halal ke, dia haram ke, dia boleh makan ke, tak boleh makan ke. Ini subhat, dia samar-samar, tuan-tuan. Ya, hukum yang ketiga dah jelas dia haram. Dah jelas haram macam mana? Kita dah tahu.
Benda ni kita dah tahu hasil daripada curi. Kita dah tahu dalam ni benda haram. Contoh dalam ni benda-benda haram. Kita tak tahu. Bila kita dah tahu benda tu benda haram, kita tak boleh ambil benda tu, tak boleh makan benda tu, tak boleh tolong jual benda tu, tak boleh. Ni hukum fiqh dia 3 kaedah. Bila halal, tak masalah. Bila dia subhat, dia samar-samar. Bila dia haram, dah jelas haram, jangan ambil, jangan pegang, jangan sentuh. Boleh bila dalam darurah. Itu hukum fiqh dia ada musyaqqah, dia ada rukhsah, dia ada mani'ul asbab, dia ada mani'ul hukum, tegahan bagi hukum, tegahan bagi bersebab. Ni hukum fiqh dia, tuan-tuan, ya. Bila kita tahu benda tu dah jelas haram, jangan ambil. Kalau boleh berhenti cari kerja lain, tuan-tuan. Cari kerja lain, sebab benda yang haram masuk dalam tubuh kita. Buat sembahyang, ya, buat sembahyang, macam mana ibadah kita sah tak? Ibadah sah, tapi tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan benda haram, jangan ambil benda haram, jangan melihat benda haram, jangan cakap benda haram, jangan dengar benda haram. Lepas itu buat tentang doa. Sesiapa yang dia nak doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi orang-orang soleh ni, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak ada hijab. Sebab mereka ni bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya, sebab tu jangan suka tengok benda haram. Jangan suka tengok gambar-gambar haram di Facebook ke, di IG ke, di Google ke. Jangan suka mendengar benda-benda haram, orang bergaduh di IG ke, di Instagram ke, di Facebook ke. Ustaz ni bergaduh dengan orang ni bergaduh dengan ustaz. Kita jangan ambil pot, tuan-tuan. Jangan ambil pot, itu hal dia. Jangan kita ambil pot, jangan kita ambil peduli. Kalau kita ambil peduli, kita ambil pot hal-hal orang ni, nanti kat negeri akhirat kita akan sangkut, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Abi, mari sini, aku nak panggil engkau. Engkau tahu, engkau berada semasa di dunia pulan bin pulan, 2 orang bergaduh, engkau tahu tentang ceritanya. Engkau akan menjadi saksi di padang mahsyar yaumul akhirah, tuan-tuan. Hati-hati ya, tuan-tuan, ya. Boleh kita ambil peduli kalau kita suruh mereka berbaik-baik. Boleh kita ambil peduli kalau kita berdoa minta dengan Allah, ya Allah, damaikanlah mereka di antara mereka ni bergaduh, ya Allah, dulu mereka baik, ya Allah, damaikan mereka, minta dengan Allah. Ini dikatakan pengorbanan. Ya, itulah maknanya korban. Bukan korban ni potong lembu ya. Bukan korban ni akikah aja, bukan korban ni berkorban tentang hari raya korbannya. Kena tahu buat tentang pengorbanan. Baiklah, tentang qab adalah qanaah, ya. Qanaah ni kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pengorbanan. Itu tentang korban ni, banyak tentang korban, tapi kena tahu kaedah korban. Jangan main korban je. Kadang hari raya korban berebut-rebut nak ambil daging korban. Ini ekor aku punya, ini tulang rusuk aku punya, ini limpa aku punya. Cantik muka kau. Korban ni, tuan-tuan, nak mengambil upah daging lembu yang kita korban, tak boleh, haram. Tak boleh hukum dia, ya. Ni kebanyakan berlaku benda-benda ni. Orang tentang sebelah lembu korban ni, tentang lapah-lapah lembu. Ya, dia dah cop dah, ni ekor aku punya, ini tulang rusuk aku punya, cantik menganggap. Itu untuk fakir miskin, untuk orang susah. Engkau nak upah, minta kepada orang yang berkorban. Kalau dia ada rezeki lebih, bagi dia upah. Itu upah pun dengan dana kalau dia mampu bagi engkau dana. Ya, itu buat tentang pengorbanan. Qab adalah qanaah, iaitu kemuliaan. Orang yang berkorban kerana Allah, dia berkorban lillahi ta'ala, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam sekarang ni lah, kita berkorban, duduk dalam majlis ilmu, kita dengar kuliah pada malam ni, kita berkorban untuk Allah. Ni orang yang berkorban untuk Allah. Kalau tentang dunia, kita boleh berkorban, duduk depan TV 4 jam. Kita boleh berkorban, duduk depan telefon, main telefon 4 jam. Kita boleh berkorban tentang dunia. Tengok Instagram, tengok IG, tengok orang bergaduh 4 jam, 3 jam boleh tengok. Kenapa tentang majlis ilmu kita tidak boleh berkorban untuk Allah? Kenapa tak boleh? Ni jantung ni. Lepas tu amal tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Ilmu tidak boleh dipisahkan dengan amal. Tuan-tuan, ni kaedah tentang ilmu, kaedah tentang amal. Lepas tu ulama' bagi tahu, dalam jantung kamu ada pokok ilmu, ada pokok iman, ada pokok amal. Jangan kamu hancurkan 3 pokok itu dengan racun-racun dosa kamu, kata ulama'. Tuan-tuan, ya. Lepas tu siapa suka buat dosa, malas ibadat. Siapa suka tengok dosa, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran tu malas sangat.
Baru satu baris mengantuk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir tak sampai 100 mengantuk ya. Kalau isak rokok selamba main PUBG selamba busuk punya orang main PUBG selamba, beli top up untuk PUBG boleh, tolong mak bapak tak boleh, berkorban untuk mak bapak tak boleh, berkorban untuk tok-tok guru tak boleh, berkorban untuk jiran-jiran tak boleh, dia berkorban untuk dunia boleh. Kena banyak muhasabah tuan-tuan. Tamu ni sekarang kaedah kadang banyak orang susah, banyak orang susah bentang bendera putih, tolong aku susah, tolong aku susah. Benda ni siapa yang kena tolong tuan-tuan? AJK masjid ni dengar orang masjid. Kalau kau dia dengar malam ni kau orang masjid, tabung masjid tu banyak, faham? Dia tabung masjid tu banyak, duit itulah yang diagih-agihkan kepada penduduk Korea yang susah. Diagihkan kepada orang yang memerlukan makanan. Duit tabung masjid tu banyak dalam bank. Keluarkan duit dalam bank tu, agihkan kepada orang susah. Bukan duit tu disimpan dalam bank. Sedekah orang, infak orang dekat tabung masjid tu jangan disimpan, jangan dibekukan. Kalau kamu bekukan sedekah orang, kamu susah di padang mahsyar. Ingat tu tuan-tuan. Duit orang tu ada duit zakatnya, duit sumbangannya, orang infak di tabung masjid, simpan di tabung masjid, simpan je, besarkan pagar je, besarkan jamban je, dia tahu besarkan pagar. Orang susah banyak, duit tabung masjid banyak tuan-tuan, beribu-ribu, ratus ribu duit masjid, duit surau, simpan je duit tu. Ingat tu bukan duit kau, tu duit orang ramai, itu milik Allah, diinfak pada jalan Allah tuan-tuan. Habis tu kena tahu amanah ni cukup berat. Amanah ni cukup berat. Pada malam ni aku diamanah oleh Surau An-Nur Seksyen 20. Dia pesan dengan aku, Ustaz, pada malam ni Ustaz tolong buat kuliah live di udara untuk Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam. Aku kata insya-Allah boleh. Insya-Allah boleh. Anak aku siap tanya ni. Surau An-Nur bagi duit ceramah ke? Aku marah dia. Aku kata apa? Ingat tu, kita buat kerja agama jangan kerana duit. Buat kerja agama jangan sekali-kali kerana duit. Kita ada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terutama cuba kita lihat pengorbanan Rasulullah SAW. Dia berdakwah, orang nak bunuh dia buat kerja agama, menyorok dalam gua, dia semayang pun susah. Tuan-tuan buka sejarah pada zaman dahulu, buka sejarah pada zaman sahabat-sahabat. Benarlah dalam hadis kata Rasulullah, hadis ni yang berbunyi, Islam itu bermulanya asing, kembalinya asing. Pada zaman Nabi, masa Islam belum berkembang, sahabat-sahabat nak sembahyang menyongok-nyongok. Bila zaman kita ni tuan-tuan, bila dunia dekat dengan Yaumul Qiyamah, orang sembahyang kena tangkap. Nak sembahyang pun susah. Tu ni akhir zaman. Benar kata Rasulullah, dunia dah akhir zaman. Islam itu bermulanya asing, kembalinya asing. Tuan-tuan, ni akhir zaman. Ini akhir zaman tuan-tuan. Tunggu tak lama lagi akan muncullah Imam Mahdi. Tunggu nanti akan muncullah Dajjal. Tunggulah nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam daripada Arash nak menyelamatkan umat manusia, nak menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di dalam kesesatan. Orang bodoh disanjung-sanjung, orang yang pandai, orang alim diperbodoh-bodohkan. Inilah akhir zaman, dunia dengan Yaumul Qiyamah tuan-tuan. Benar kata Rasulullah, bila dunia dekat Yaumul Qiyamah, masjid kosong, penghuninya tak ada. Orang ada dalam masjid tapi tak ramai tuan-tuan. Benar kata Rasulullah tuan-tuan. Itu yang tak lama, bila rumah Allah ni penghuninya tak ada, orangnya tak ada, makin lama makin tak ada orang, makin lama makin tak ada orang. Majlis ilmu pun tak ada. Orang makin lama makin lalai dengan dunia. Dia tahu makan, ambil duit dekat bank, betul makan, pergi pasar, duduk rumah, tengok TV, main PUBG, tengok Instagram, main IG semua, lalai. Muncullah Dajjal. Tunggulah tuan-tuan. Ulama-ulama makin lama makin tak ada. Ulama-ulama makin lama diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, betul orang soleh ni, dia tak fikir besok nak makan apa. Orang soleh ni dia bukan simpan, nak fikir duit, aku tahu aku nak simpan duit dalam bank banyak-banyak, tak. Orang soleh ni dia fikir esok adakah aku hidup atau mati. Orang soleh ni dia fikir aku ni kena banyak kumpul amal soleh, kena perbanyak kumpul amalan. Tuan-tuan, inilah orang soleh. Tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Ya Allah, kena tidur malam ni fikir, macam tidur fikir.
Ya Allah, aku tidur malam ni, adakah esok aku boleh pegang, boleh tengok bini aku lagi? Adakah besok aku bangun pagi, ya Allah, aku boleh tengok lagi anak aku boleh tengok lagi rumah aku? Ni orang yang dipikir akhirat. Pernah tak kita fikir kita menangis tentang akhirat? Tuan-tuan. Ini dikatakan pengorbanan. Tuan-tuan, ya, ini kata pengorbanan. Dia berkorban dan dia dikorban. Itu kena tahu tentang pengorbanan. Tuan-tuan, insya-Allah Allah akan angkat, Allah akan halau abang COVID ni. Allah akan halau abang COVID ni. Allah akan angkat penyakit COVID ni. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berkorban kerana Allah, lillahi taala, mereka malam-malam berdoa, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, akan selamat mereka dekat dunia, akan selamat mereka dekat negeri akhirat. Tuan-tuan, sekarang orang tengah sibuk ni cucuk vaksin. Cucuk vaksin. Ingat tu tuan-tuan, vaksin dunia cucuk ya, aku pun cucuk vaksin, tapi vaksin akhirat jangan lupa. Vaksin akhirat jangan lupa tuan-tuan. Vaksin akhirat jangan sekali-kali lupa tentang vaksin akhirat. Tentang Qurannya, tentang zikirnya, tentang salawatnya, tentang tahmidnya, ya, jangan lupa tuan-tuan. Baiklah, tentang korban, roh adalah redha. So siapa yang dia sebenar-benar berkorban kepada Allah, berkorban lillahi ta'ala, dia mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang berbunyi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Redha ke Tuhanku Allah? Redha. Kalau orang tu redha Tuhanku Allah, Allah suruh semayang, dia semayang. Kalau dia redha Tuhanku Allah, Allah suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Kalau dia redha Tuhan dia adalah Tuhannya Allah, Allah suruh mengaji, dia baca Quran. Kalau dia redha Tuhan dia Allah, isteri tak boleh derhaka dengan suami, suami tak boleh tinggi suara dengan isteri, anak tak boleh kurang hajar, tak ada adab, tidak beradab dengan mak bapak. Ni orang yang dia redha tu billah, dia redha Tuhanku Allah. Ini makna pengertian korban, tuan-tuan. Ni mana pengertian korban. Ni tak ada kadang semayang, Allahu Akbar, semayang. Mulut jahat duk maki ke orang dekat Facebook. Dengar ni. Netizen, aku nak ingatkan korang. Netizen ni, kau maki orang dekat Facebook, tak kira siapa yang kau maki pun. Kau maki ustaz ke, kau maki orang lain ke, kau maki menteri ke, kau maki YB ke, kau maki siapa pun. Nanti di padang mahsyar, aku nak bagi tahu dengan korang, susah di padang mahsyar. Di antara orang yang miskin di padang mahsyar, orang yang suka mengaib-aibkan orang. Orang yang suka sibuk aib-aib orang, dia sibuk tentang hal-hal orang, mereka susah di padang mahsyar. Ingat tu tuan-tuan. Kita pakai serban, hati-hati tuan-tuan. Ingat syaitan tak pakai serban. Ingat jin tak pakai serban, tuan-tuan. Hati-hati ya, jin tu jahat. Iblis tu jahat, tuan-tuan. Hati-hati ya. Ni jantung ni yang penting. Hati yang bersih ni penting. Allah tidak memandang pakaian kita. Allah tidak memandang tentang ilmu kita. Allah tidak memandang tentang kita punya solat, tapi Allah memandang hati-hati kita, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang kau tolong orang, kau viral kau tolong orang, kat mana pun sekali kau tolong orang, kau bagi beras ke apa, Allah tak pandang. Allah pandang kat sini, tuan-tuan. Allah pandang kat sini. Sini yang Allah pandang, tuan-tuan. Tentang buka sejarah korun, tentang kena korun kena korun. Korun ni tentang buka dalam kitab sirah, tentang buka dalam kitab para rasul dan para nabi, bab tentang korun ni. Betul, bila akhir zaman tu, tengok orang suka tunjuk-tunjuk duit dekat media sosial, orang suka tunjuk-tunjuk gelang je dekat media sosial, dia suka tunjuk-tunjukkan hartanya, tunjuk rumah, tunjuk kereta je, tunjuk tanah, tunjuk kebunnya. Mereka itu adalah ciri-ciri perwatakan korun. Mereka adalah ciri-ciri perwatakan korun. Korun ni tuan-tuan, sebelum dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Musa AS mendapat wahyu daripada Allah. Sebelum Nabi Musa berjumpa dengan korun, surah korun ni tolong orang susah bayar zakat. Korun ni dia suka pamer-pamerkan hartanya. Inilah korun, tuan-tuan. So siapa yang dia suka pamerkan harta dia di media sosial, dia adalah cucu korun. Dia adalah cicit korun. Dia adalah kawan korun. Hati-hatilah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pamerkan harta tuan-tuan di media sosial. Jangan tuan-tuan pamerkan tentang kebendaan tuan-tuan di media sosial. Siapa yang suka pamer, dia adalah cucu korun, cicit korun, tuan-tuan. Sama juga siapa suka tolong orang, jangan pamerkan di media sosial, tuan-tuan. Jangan pamerkan. Apa kata Rasulullah? Tangan kanan kamu memberi, tangan kiri kamu tak tahu. Ni kaedah orang tolong orang, tuan-tuan. Ni kaedah tolong orang.
Akhir tuan-tuan kena tahu, kena banyak muhasabah. Dekat dunia ni tuan-tuan, ustaz tak maksum. Ingat engkau ustaz, engkau maksum. Ustaz tak maksum, tuan-tuan. Syekh tak maksum. YB tak maksum. Menteri tak maksum. Tok Menggulu tak maksum. Imam tak maksum. Habib. Yang maksum ni siapa? Adalah Nabi. Nabi ni maksum. Nabi ni tak buat salah. Tuan-tuan, Nabi ni maksum. Sebab itu kalau ada orang buat salah, kita jangan sibuk hal orang. Sebab setiap orang ni pasti buat salah. Macam aku, tuan-tuan, sekarang nampak macam hebat lah boleh ceramah. Tapi tuan-tuan tak tahu kesalahan aku. Tuan-tuan tak tahu apa yang aku buat silap. Sebab itu kita ni tak maksum, tuan-tuan. Kita kena perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini maknanya pengorbanan. Pengorbanan hamba kepada tuannya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hamba berkorban untuk Allah, tuan-tuan. Kita kena berkorban, tuan-tuan. Macam aku malam ni aku berkorban. Aku bagi tahu dengan anak aku bagi tahu dengan bini aku cakap apa? Ayang, anak aku bagi tahu yang Habib tu ada baby lagi malam ni. Ayah nak asingkan diri dengan kamu. Ayah nak buat kuliah agama pada malam ni untuk Allah wa Rasul, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dah selesai baru ayah uruskan kamu, tuan-tuan. Sebab aku uruskan tentang anak aku, mandinya, basuh beraknya, makan minumnya, ya, mana yang aku mampu, tuan-tuan. Itu kaedah dalam rumah tangga. Suami kena berkorban untuk anak isterinya. Ayah kena berkorban untuk anaknya. Suami kena berkorban untuk isterinya. Ni kaedah pengorbanan. Tak ada, ya, gaya macam orang hebat, tapi tolong bini tak mau. Kerana bini minta duit tu berkira sangat, ya. Kedekut sangat dengan bini. Kalau hal-hal keduniaan tak kedekut, ya. Kalau dengan kawan tak kedekut, tapi dengan bini kedekut, dengan anak kedekut, busuk punya suami, busuk punya bapak, tuan-tuan, ya. Anak dengan anak dah kedekut, tuan-tuan, sama buat korban. Siapa suruh tentang korban luar negara? Orang buka dalam kitab bab korban, ya. Ulama suruh kita berkorban di dalam negara. Ulama suruh kita berkorban di dalam negeri yang kita tinggal. Ulama tak suruh kita berkorban di luar negara. Tentang buka dalam bab korban dalam kitab Furu'in Masail pun ada. Dalam kitab Syarul Muhadzab pun ada. Dalam kitab Bakhrul Mazi pun ada. Daripada ulama terdahulu. Apa kata mereka? Harus kamu berkorban di luar negara. Harus. Tak sunat pun korban di luar negara, tuan-tuan. Dapat sunnah ni, sunat ni berkorban di dalam negara. Ini kaedah contoh macam ni, aku bagi contoh bagi tuan-tuan faham. Ini makna pengorbanan. Anak dalam rumah kita ni nak susu. Bini kita dalam rumah ni nak makan lah, nak beras, nak susu, ya, nak tepung, nak gula, nak garam. Bini kita, anak kita, ahli keluarga kita. Kita tak bagi anak bini kita beras gula, kita pergi bagi orang sebelah pula. Ini kaedah yang tuan kena faham tu. Sebab itu yang mula-mula kita kena berkorban, kena dahulukan untuk ahli keluarga. Itu kena faham. Lepas itu barulah untuk orang lain. Sebab itu nak berkorban di luar negara, asal hukum dia harus, dia bukan sunat. Harus. Bila harus? Apa hukum harus? Apa hukum harus? Harus ni tidak digalakkan. Tuan-tuan, kecuali, buka dalam kitab dah ada hujung ni, kita kena ngaji sampai habis. Kecuali kalau kamu berada di negeri itu. Contoh dia pergi Mekah buat haji, buat umrah. Contoh dia di Yaman, contoh dia di Pakistan, contoh dia di Afrika. Dia nak berkorban, kata ulama, barulah dia digalakkan dia berkorban di negeri itu. Sebab dia di dalam negeri itu. Itu pun beli lembu korban di negeri itu. Kenapa ulama kata harus? Contoh kita duduk di Malaysia, kita berkorban di Kamboja, berkorban di Afrika. Kenapa ulama kata harus? Sebab kata ulama kita membeli lembu korban di sana. Tuan-tuan, di sana. Itu yang ulama kata harus. Yang ulama kata sunat kamu berkorban kalau kamu di luar negara, kamu tinggal di negara itu, di Afrika ke di Pakistan ke di Mekah, kita tinggal di situ, kita beli lembu korban di situ, kita berkorban di situ. Ini hukum fiqh ya, tuan-tuan. Ya,
Mengaji hukum bab hukum ni, bab cabang-cabang ni. Ya, mengaji. Tuan-tuan, baru dah seronok, baru ada keberkatan. Ni mengaji dah baru, tuan-tuan. Ya. Tahu nak mengkondem kondem ustaz sana, kondem ustaz sini, ustaz ni tak betul lah, ustaz ni bodoh. Ya. Tahu kau nak mengkondem ke orang ni. Tak kena mengaji ya. Betul mengaji ni ad-dinu nasihah, agama tu nasihat. Agama tu nasihat. Betul isteri kalau dia nasihat dengan dia nasihatkan suami, suami kena terima. Suami nasihatkan isteri, isteri kena terima. Anak nasihatkan ayah, mak bapak kena terima. Jiran sama jiran nasihat kena terima. Inilah ad-dinu nasihat, agama ni nasihat. Ini nak ada pengorbanan. Contohlah seorang hamba Allah, dia datang jumpa aku dan dia nasihatkan aku, Ustaz ingatlah bagian-bagian Ustaz dah buat tak baiklah, orang dah panggil Ustaz, dah ceramah dekat YouTube dah macam ni, orang dah panggil Ustaz, dah pakai jubah, dah pakai serban Ustaz. Ya, orang nasihatkan aku kena terima lah. Orang nasihatkan aku tak boleh nak terima. Buat apa? Aku kena terima, tuan-tuan. Tuan-tuan buka kitab tasawuf. Apabila seseorang itu dia memberi nasihat kepada kamu, itu tandanya Allah menjentik jantung kamu. Tuh. Allah jentik jantung kamu, Allah ingatkan kamu, tuan-tuan. Ni bab ilmu tasawuf, tuan-tuan. Tuan-tuan buka bab tentang korban. Aku nak kupas bab korban sikit, ya. Tuan-tuan rujuk dengan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Mereka kalau tentang kambing akikah ke lembu korban ke, dia tak akan terima sebulat-bulatnya. Dia akan tanya dulu. Ni kalau ulama tasawuf. Kalau lembu kambing kampung-kampung ni, dia tanya, ni kambing lembu ni ternak ke kampungnya? Kalau kampungnya kami tak terima, kami tak boleh nak terima, kami bimbang dia ada makan hak milik orang lain, ada makan tumbuhan-tumbuhan, buah-buah orang lain. Kalau kamu betul-betul ternak dalam kandang, kami terima. Ni orang-orang ahli sufi, ulama-ulama tasawuf. Dari segi hukum fiqahnya, boleh tak? Hukum fiqahnya dibenarkan. Hukum fiqahnya dibenarkan. Kambing lembu ni tak berdosa. Yang berdosa tuan lembu, tuan kambing tu. Sebab dia membiarkan kambing dan lembu itu memakan milik hak orang lain. Tuan-tuan, ya. Baiklah, tadi baru raw. Tuan-tuan jangan risau. 1 jam kita berhenti, ya. 1 jam kita berhenti. Dia kuliah agama tak boleh lama-lama. 1 jam berhenti, ya. Qaf adalah tadi qanaah, ya. Ra adalah redha, ba adalah birrun, ketinggian. Siapa yang sebenar-benar berkorban kerana Allah, dia berkorban lillahi ta'ala, dia berkorban dan dia dikorban, dia adalah mendapat birrun, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, birrun. Itu manusia ni derajatnya tinggi, tuan-tuan. Manusia ni, kita ni derajat kita tinggi. Derajat kita tinggi, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sejarah Rasulullah SAW masih Isra' al-Mi'raj. Rasulullah masih Isra' al-Mi'raj, yang bertemu dengan Allah siapa? Iaitu manusia. Namanya siapa? Muhammadur Rasulullah. Malaikat tidak boleh bertemu dengan Allah secara langsung semasa bertemunya seorang manusia itu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril ada berhenti tempat bagian. Binatang buruk pun berhenti tempat bagian. Nampak hebatnya tentang darjat manusia, tuan-tuan. Ni hebatnya kita ni, tuan-tuan. Hebatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni 17 anggota sendi, 17 anggota sendi. Kecil dan besar. Sendi itu bersangkutan dengan putaran bumi. Sendi itu bersangkutan dengan surah Al-Fatihah. Sebab itu siapa sakit, badan sakit, hati sakit, sendi sakit, pinggang sakit, lutut sakit, perut sakit, semua sakit, baca surah Al-Fatihah banyak-banyak. Minta dengan Allah baik penyakit, tuan-tuan. Yang memberi penyakit adalah Allah. Kita minta yang memberi penyakit agar penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena banyak muhasabah. Masa dulu tahun 80-an hospital tak banyak. Hospital kerajaan pun tak banyak. Hospital swasta pun tak banyak. Penyakit pun tak banyak. Kenapa? Manusia tak banyak buat dosa. Manusia tak ada maki-maki orang. Manusia tak ada hina-hina orang. Tuan-tuan, bila dunia makin lama masuk tahun 90, masuk tahun 2000, masuk tahun 2021, hospital sampai tak ada tempat untuk meletak penyakit, untuk tak ada tempat nak meletak pesakit, tuan-tuan. Orang yang sakit ada tempat nak duduk ke hospital. Kenapa?
Bukan sebab manusia ni ramai sangat. Sebab manusia banyak buat dosa. Bila ramai manusia, ramai banyak buat dosa, bala wabak turun dekat bumi bertimpa-timpa. Tuan. Ya, inilah batu tentang dosa ni. Hati-hati tentang dosa. Memang kita ni tak boleh lari dari dosa dan maksiat, tuan-tuan. Tapi dah buat dosa, minta ampun. Dah buat salah, minta maaf. Minta tuan-tuan. Ya, dah buat salah, minta maaf. Sebab tu Nabi suruh kita baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kenapa Nabi suruh baca Allahumma ajirni minan nar? Untuk buka dalam sepotong hadis, satu pendapat mengatakan, sesiapa yang baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dia nampak biasa. Nampak biasa. Biasa kan? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nampak biasa. Untuk buka dalam hadis sebab tentang neraka. Neraka ni dia minta dengan Allah, apa kata neraka? Ya Allah, hamba engkau dekat bumi, dia tak pernah jumpa engkau. Dia tak tahu macam mana kepanasan api neraka engkau yang cukup hebat ni. Dia tak tahu ya Allah. Tetapi dia minta dengan engkau, jangan dia dimasukkan ke dalam api neraka engkau, wahai Allah. Tolonglah wahai Allah. Seandainya namanya berada di pintu-pintu neraka, padamlah namanya, ampunkanlah dosanya. Nampak tuan-tuan? Api neraka pun minta rahmat Allah agar siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar dalam keampunan Allah. Tuan-tuan. Betul, lepas semayang jangan cacar marbah. Anda lepas semayang jangan cacar marbah. Lepas semayang duduk tafakur kepada Allah. Inilah mana pengorbanan. Ni tak ada sama kadang kat surau masjid, kadang sama macam dekat rumah. Lepas habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar pun cacar marbah. Astagfirullah. Duduk kat beranda, esok aku. Habis rukuk dia, minta rukuk orang. Betul main telefon. Main telefon. Kadang lepas bagi salam, terus tengok telefon. Ya. Tak habis-habis dengan telefon, tuan-tuan. Tengok akhir zaman, mak telefon, bapa satu telefon, atuk satu telefon, nenek satu telefon, anak satu telefon, cucu satu telefon. Masing-masing dengan telefon. Kasih sayang dah jauh. Kasih sayang jauh dah, tuan-tuan. Bini dengan IG dia. Suami dengan PUBG dia. Anak dengan PUBG dia. Atuk dengan tengok YouTube-nya atuk. Nenek dengan guruk-guruk ibu ya. Ni akhir zaman, kasih sayang dalam rumah dah jauh. Kadang makan pun tak nak sama-sama. Ya, makan masing-masing makan. Masing-masing dah sibuk, sibuk dengan dunia, sibuk dengan handphone, sibuk dengan media sosial. Ya, sibuk. Masih makan pun tak boleh sama. Itu yang Nabi suruh kita ni berjamaah. Jamaatul rahmah. Kalau kita banyak muhasabah, Allah bagi kita PKP ni tuan-tuan. Kelebihan dia apa? Rumah kita ni dalam rahmat. Dalam rahmat macam mana? Kita berjamaah di dalam rumah. Semayang berjamaah, makan berjamaah, buat kerja berjamaah, tidur berjamaah dalam rumah dengan anak. Allahu Rabbi, seronok tuan-tuan. Masa kita tidak ada PKP, sibuk dengan dunia. Masing-masing sibuk tuan-tuan. Mana ada masa nak makan berjamaah dengan anak isteri, mana ada masa nak semayang berjamaah dengan anak isteri. Masing-masing sibuk je tuan-tuan. Ni kelebihan Allah bagi, ada hikmah tuan-tuan. Yang ada hikmahnya. Sebab tu kena pandangan akhirat. Jangan pandangan dunia. Tuan-tuan, jangan pandangan dunia. Sama kaedah telefon. Allah bagi telefon ni, Allah bagi kita telefon ni tuan-tuan. Nanti akan ditanya kat negeri akhirat. Tuan-tuan ingat, telefon ni tak ada kena tanya kat negeri akhirat tuan-tuan. Allah tanya, wahai Fulan bin Fulan, engkau telefon kau dekat dunia tu, engkau buat main PUBG je, apa jadah telefon kau mahal aja, engkau tengok tentang dunia, engkau urus tentang dunia, apa jadah engkau dalam tu ada Quran, tapi kau tak baca Quran pun dalam tu. Dalam telefon kau tu semua penuh dengan urusan-urusan dunia. Dengan IG kau sibuk dengan IG kau, baca Quran tak ada pun. Macam mana engkau berkorban untuk aku? Di mana pengorbanan kamu? Allah tanya di padang mahsyar, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, kita mati, telefon ni tak bawa nanti telefon ni akan menjadi saksi di padang mahsyar. Sebab itu bagi orang-orang lelaki, kalau dalam telefon kamu ada bulu-bulu filem, ada gambar-gambar lucah orang telanjang, kamu hati-hati ke negeri akhirat. Akan ada perkiraan, Allah akan pasang skrin di padang mahsyar. Baru bini dia tahu,
abang dekat dunia AJK surau. Macam mana ni kat negara akhirat ni? Dalam telefon abang ni ada blue film busuk punya AJK, tak guna punya AJK. Dekat negara akhirat baru tahu lah tuan-tuan. Ya, hati-hatilah. Sebab itu dosa yang paling bahaya, dosa yang tersembunyi. Bini tak tahu, anak tak tahu, jiran tak tahu kita ni ahli dosa, yang suka buat dosa tuan-tuan. Pada malam hari anak bini tidur, suami duk layan benda-benda haram dalam telefon, dalam IG, dalam Instagram, dalam Facebook. Ya, duk layan benda-benda haram. Hati-hati ya tuan-tuan. Kita ni, hidup kita ni kesudahannya mati. Mim alif ta ya, mati. Inilah kesudahan hidup kita tuan-tuan. Ya, pasti akan mati. Rumah kata, pergilah kau menyampah aku tengok kau kat rumah. Kau duduk rumah pun tak nak baca Quran. Hidup kau makan-makan je, tengok TV je. Kau bergaduh dengan anak bini kau ya. Kau pergilah berambus lah kau. Ni kata rumah, tuan-tuan. Ni kata rumah. Kubur kata apa? Marilah sini. Kata kubur, marilah sini. Kata kubur. Syangkul kata, inilah aku gali engkau. Nanti kita mati tuan-tuan, cangkul yang harganya 5-6 ringgit itulah akan gali kita dan akan simpan kita di dalam tanah. Tuan-tuan, inilah tentang kubur. Kita kena banyak muhasabah diri. Orang yang beruntung yang dia tinggal di dalam kubur, di alam barzah, orang yang mati di dalam beriman, mati dalam husnul khatimah, orang yang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, kita ni pasti mati ya tuan-tuan. Aku tuan-tuan, tiap minggu aku pergi kubur mak aku. Tiap minggu pergi kubur mak aku. Bila time PKPD tak boleh pergi kubur, kita ikutlah SOP dia. Bila time boleh pergi, kita pergi ya. Aku cakap aku cakap dengan dia aku sendiri, ya Allah, hari ni aku datang kubur, sunyi kubur. Ya, sunyi atas di kubur, senyap, tak ada apa atas ni. Tapi dalamnya, wahai Allah, tak tahu macam mana mereka di dalamnya, ya Allah. Kena banyak muhasabah. Tuan-tuan buka dalam hadis. Hadis daripada Ibnu Hibban dan hadis daripada Allahu Rabbi, ya. Hadis ini dinukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis daripada Ibnu Abbas. Hadis ni itu yang bila kita pergi ke tanah kubur, Rasulullah suruh kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuan-tuan buka dalam hadis ni, penduduk kubur ni, tuan-tuan kalau nanti bila dah habis PKPD, dah boleh pergi kubur, tuan-tuan pergilah kubur, tuan-tuan, ya. Ni akhir zaman, nak pergi kubur pun tak boleh. Pergi kubur pun tak boleh, ya. Tempat kat kubur ada penyakit, tuan-tuan, ya. Padahal orang tu dah mati ya, tuan-tuan. Ni akhir zaman, ya. Akhir zaman. Orang takut dengan abang Covid, tuan-tuan, ya. Orang takut dengan abang Covid. Bila tuan-tuan pergi ke kubur, tuan-tuan jangan lupa bagi salam. Sampai pagar, bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Diorang ahli kubur semua jawab, Waalaikumsalam. Diorang sama-sama mereka berkata, tuan buka dalam kitab Furu'il Masail. Buka dalam kitab Furu'il Masail, buka dalam kitab Syarah Muhadzab, buka dalam kitab Bakhrul Madhi, bab tentang kubur. Orang kubur ni, dia jawab dan dia berkata sesama mereka, dia kata apa? Wahai fulan, anak kepada si fulan, anak engkau datang tu, seronoknya engkau, beruntungnya engkau, anak engkau datang, beruntungnya engkau, anak engkau datang tu ziarah engkau. Itu yang kata si mati, dia kata apa? Anak aku yang mana satu yang datang ni? Anak aku ramai, yang kaki pancing pun ada, main PUBG yang kaki PUBG pun ada, yang jenis duduk rumah duduk layan TV pun ada. Mana satu anak aku ni? Mana satu anak aku ni? Mana satu anak aku ni? Anak kau tu kau tengok sendiri dah, nanti anak kau datang. Itu yang bila anak sampai di kubur mak dia cakap apa? Ya Allah, solehnya anak aku. Ya Allah, beruntungnya aku diziarah oleh anak aku. Nanti kita mati tuan-tuan, kita macam tu lah tuan-tuan. Mati ni bukan mati-mati saja. Itu mati bila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. Putus amalan, putus dah. Yang boleh tolong kita tiga benda. Waladun salihun, anak yang soleh. Kita ada anak soleh tuan-tuan. Ada anak soleh. Aku ada seorang sahabat
Ya, nama rahsia dia cakap, Ustaz, sekolah anak saya belajar ni, budak tempat apa Quran ni, tempat anak saya belajar tempat apa Quran Ustaz, sekolahnya tutup, jadi anak kena balik rumah Ustaz. Anak kat rumah Ustaz main PUBG ya, Allahu Rabbi. Ni dunia akhir zaman tuan-tuan. Budak yang main PUBG ni budak apa Quran? Budak apa Quran main PUBG tuan-tuan? Ni akhir zaman. Sibuk dengan hiburan, Quran hilang. Tu dalam hadis, potong hadis apa? Apabila Quran, Allah hilangkan ayat Quran di masa Al-Quran, di kitab-kitab Al-Quran lah, Allah hilangkan. Dulu kan pernah hilang tuan-tuan. Itu tanda-tanda kiamat dah makin dekat, dan akan sampai satu masa Quran akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kepala-kepala mereka. Allah hilangkan di kepala-kepala mereka tuan-tuan. Jadi kita kena banyak muhasabah tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Ya, betul, dunia makin dekat dengan kiamat, orang dah tak sebut Allah. Masjid surau, majlis ilmu pun dah tak ada. Tuan-tuan kena banyak muhasabah, ya. Orang semayang pun dah kurang, ya. Kalau cakap yang style orang-orang kaki-kaki motor ni dah kurang, ya. Orang semayang di masjid pun dah kurang. Nak semayang pun dah kurang, ya. Dah tak ada orang dah tak ada orang, ya. Ingat tuan-tuan, ya. Ni akhir zaman, dunia kat yaumul qiyamah. Dalam hadis sebut, orang bodoh disanjung-sanjung. Orang alim, orang yang berilmu tidak diberi penghormatan, tidak diberikan jalan yang ke atas mereka. Orang alim ni ditindas, orang alim, ulama-ulama dipijak-pijak. Inilah akhir zaman tuan-tuan. Negeri mana? Wallahu alam. Tempat mana? Wallahu alam. Menteri mana? Wallahu alam. Tak tahu kat mana tuan-tuan. Baiklah tadi qaf, ra sudah, ba sudah, ba birrun. Qaf qanaah, ra rida, ba birrun. Qaf ra ba alif. Alif adalah Allah. Allah. Tapi dalam hati kena ada Allah. Minallah, balik kepada Allah. Ya, tu dalam hati kena sebut Allah, 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 Allah. Anak sakit, minta dengan Allah. Bini sakit, minta dengan Allah. Bini melawan, minta dengan Allah supaya dia tak melawan. Suami tu degil sangat, main PUBG, balik lambat, mengadu dengan Allah. Bini tu balik kepada Allah, mengadu kepada Allah. Itu lah. Ya, rumah tangga tidak hidup dengan Islam. Dalam rumah tangga tidak hidup dengan Islam. Balik kepada Allah, mengadu kepada Allah. Malam-malam bapak ni, suami ni, mak ni bangun sembahyang sunat tahajud, mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Minallah. Itu lah. Tak ada bangun kencing boleh. Ya, bangun tengok handphone boleh. Bangun sembahyang tak boleh. Tuan-tuan. Sembahyang tahajud ni tak semesti kena 8 rakaat. Contoh siapa sembahyang sunat duha, tak semesti kena 8 rakaat. Walaupun 2 rakaat yang Allah suka, yang Allah sayang, Allah pandang dengan pandangan rahmat, iaitu dia istiqamah. Tuan-tuan, tahu istiqamah? Walaupun 2 rakaat, setiap malam dia tak tinggal. Tuan-tuan, istiqamah. Allah pandang dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sedekah. Kita tolong orang, kita baik bagi orang beras, bagi orang gula ke, tak kira lah tolong siapa sekalipun, tak semestinya kita tolong orang tu nak banyak-banyak. Kalau ada lebih, tolonglah banyak. Maksudnya setiap hari kita kena tolong orang, walaupun sedikit, kita mengembirakan mereka. Tuan-tuan, itu yang orang panggil sedekah subuh tu. Ya, bukannya masuk bangun subuh sedekah. Kena fahamlah kaedah kata sedekah subuh tu. Bila di pagi hari hendaklah kamu menyedekahkan harta kamu, sebahagiannya berapa yang ada untuk orang susah. Kenapa? Setiap hari 2 malaikat Allah turun di bumi. 1 malaikat mendoakan kebaikan, mendoakan dalam rahmat bagi orang yang menyedekahkan hartanya pada jalan Allah. 1 lagi malaikat mendoakan yang tidak baik kepada fulan bin fulan, kerana harta yang diberikan ke atas mereka itu bukan hartanya, adalah harta Allah. Allah bagi pinjam sekejap aja. Ya. Itu bila kita mati, kita tak bawa duit. Bila kita mati, tak bawa gelang. Bila kita mati, tak bawa harta. Yang kita bawa tu lah tiga benda tu. Waladun solehun, anak yang soleh, sedekah jariah, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya? 3 benda tu, tuan-tuan. Ya? Nak berhenti dah. Lagi 5 minit berhenti, tuan-tuan. Tadi alif adalah Allah, balik kepada Allah.
Ya, ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Susah, ada Allah. Senang, ada Allah. Ya, anak baik, ada Allah. Anak degil, ada Allah. Semua balik kepada Allah. Ni tak ada. Kita bila susah baru cari Allah. Bila susah baru nak cari Allah. Bila tengah senang tak cari Allah. Bila senang jauh dengan Allah. Bila susah barulah jumpa ustaz-ustaz, mana-mana madrasah, sekolah hafiz, minta tolong sembahyang hajat, minta tolong berdoa, minta tolong baca Yasin. Ya. Cantik menganggau, tuan-tuan. Bila kita ni susah ke senang, kita ada Allah. Kena ingatlah. Lepas tu mulut kena selalu sebut Allah. Ya, keluar rumah sebut Allah, masuk rumah sebut Allah, nak keluar musafir ke nak pergi mana sebut Allah. Allah jaga rumah kita, tuan-tuan. Ya, Allah jaga rumah kita, tuan-tuan. Ya. Alif adalah Allah. Allah. Semua balik kepada Allah. Arif billah, orang yang arif billah. Ya, ada ceramah, tak ada ceramah, Allah tetap ada. Ada ceramah, tak ada ceramah, Allah tetap ada. Allah tetap bagi makan. Ya, ni tak ada. Kadang setengah orang ni ustaz dah ceramah dah. Orang panggil asatizah dah. Tak ada ceramah, takut dah. Tak ada ceramah ni macam mana? Ana macam mana? Syekh, hantar ceramah macam mana? Hantar tak ceramah ni hantar okey. Ana leceh lah. Ana tak ada ceramah ni susah ana. Susah. Ini asatizah yang tidak bertawakal kepada Allah. Ustaz yang tidak ada Allah. Hidupnya tahu duit. Dia tahu duit ya. Tuan-tuan, neraka ni ya, an-nar ni, penduduk neraka ni, ahli neraka ni dan neraka ni, dia tak kira siapa, tuan-tuan. Sesiapa walaupun dia ni ustaz sekalipun, walau orang ni dah ceramah sekalipun, ya, orang panggil dia Syekh Una sekalipun, tuan-tuan, orang panggil, kalau dalam hatinya tidak beriman kepada Allah, dalam hatinya ada selain Allah, mereka ni tuan-tuan, kalau mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Sebab apa? Sebab mereka tidak bertuhankan Allah. Sebab itu kena perbanyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, perbanyak sebut kalimah thayyibah ni, tuan-tuan. Dia melunturkan, menjatuhkan racun-racun dosa, racun-racun sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Ni dalam jantung ni. Ya. Tuan-tuan ingat ustaz ni hebat Tuan-tuan ingat ustaz ni walaupun dia dah terkenal sekalipun, ya, dia dah terkenal, dia menata dunia terkenal, ustaz ni hebat orang ni hebat artis ni hebat menteri ni hebat YB ni hebat lah. Yang hebat ni Nabi ya, tuan-tuan kena faham. Yang hebat ni Nabi ya, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan kenal siapa dia? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni bukan calang-calang orang. Wali Allah, boleh semayang di atas udara. Wali Allah yang kasyaf. Ni Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Pun iblis datang kacau dia, tuan-tuan. Iblis datang kacau dia. Tambah macam kita ni orang biasa, ustaz biasa, ustaz YouTube ya, ustaz Google ustaz IG ustaz Instagram Tuan-tuan ingat iblis takut dengan kita. jangan jadi bodoh tuan-tuan. Iblis ni dia bukan bodoh, iblis ni, tuan-tuan. Sebab tu penduduk syurga ni bukannya orang ni berjubah dia penduduk syurga. Bukan orang ni dia disanjung-sanjung dia penduduk syurga. Penduduk syurga ni dia dimasuk dalam syurga Allah, dalam rahmat Allah. Dalam rahmat Allah. Yang masuk dalam syurga Allah ni dalam rahmat Allah. Kita kena banyak merendah diri. Walaupun kita ni tuan-tuan, kita ni terkenal di YouTube, terkenal di IG, terkenal di Instagram, kena banyak merendah diri. Biarlah orang kata kita, biar orang hina kita, biarlah orang nak kata kita. Tuan-tuan tahu tak, Allah nak bagi pahala peri. Allah nak bagi pahala peri. Betul, ulama bagi tahu, Nabi cakap dah, siapa hidup dekat dunia tak dapat ujian, siapa hidup dekat dunia tak redha dengan ujian, siapa hidup dekat dunia dapat ujian, dia tak boleh terima tentang ujian ni, mereka ni adalah kawan Firaun. Tuan-tuan kenal Firaun? Firaun ni tak pernah sakit.
Firaun ni tak pernah susah. Seperti bila Allah bagi kita ujian, orang maki kita dapat sakit, kita dalam kesusahan, Allah bagi ujian kat kita. Tu tanda Allah sayang kita. Tak semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kena faham ya. Tu tanda Allah sayang kita. Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak naikkan darjat kita. Tuan-tuan, kita kena mengaji bab kitab tasawuf. Sikit lagi tuan-tuan, dah belajar ni dah 1 jam seminit dah ya. Alif adalah Allah. Qaf, ra, ba, alif ya, Allah. Nun adalah cahaya. Nur adalah cahaya. Tuan-tuan, nur adalah cahaya ya. Sebab itu penduduk syurga ni, mereka sebelum dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dimandikan sungai yang bernama Nurul Haya, iaitu cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan ya. Betul, dalam syurga tak ada orang sakit, dalam syurga tak ada orang maki-maki, dalam syurga tak ada orang asat dengki, dalam syurga tak ada netizen yang jahat-jahat, tak ada. Dalam syurga ni tak ada maki-maki orang, membawang sana membawang sini ya, hina sana hina sini. Dalam syurga mereka semua bergembira, mereka semua bersuka-suka, mereka semua berkasih-kasih sayang. Ni penduduk dalam syurga Allah. Itu ulama cakap apa? So, siapa yang dia hidup dekat dunia ni suka maki orang, hina orang, tak kira lah netizen ke, maki orang, hina orang di Facebook ke, di IG ke, di Google ke, di WhatsApp ke ya, tambah-tambah cerita ke, itu adalah perangai-perangai penduduk neraka. Kalau hidup dekat dunia suka aibkan orang, ceritakan hal-hal orang, itu perangai-perangai penduduk neraka. Perangai-perangai penduduk syurga, mereka berkasih sayang, mereka berbaik-baik, mereka merapatkan hubungan tali silaturahim. Ini dah perangai penduduk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna tentang pengorbanan, inilah makna korban dan dikorbankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya, kena tahu lah, ni makna pengorbanan, ni makna korban. Tuan-tuan ya, ni tak ada dia takut yang lama juga. Orang berkorban, dia berkorban. Dengar ceramah korban, dengar. Lepas tu dia takut lama juga. Quran malas juga baca. Isteri pula dengan suami lawan juga. Suami pula dengan isteri ya suka tengking juga. Buat kerja rumah malas juga Anak pula dengan mak bapak melawan juga, kurang ajar juga, tak ada adab juga Ni akhir zaman tuan-tuan. Balik kepada Allah, perbanyak zikir, perbanyak selawat. Tuan-tuan, banyak selawat banyak zikir, banyak selawat. Sama juga kaedah rumah. Kalau rumah ni orang tak baca Quran, rumah ni orang tak baca selawat, rumah ni orang tak banyak berzikir, tuan-tuan, rumah ni sarang jin. Rumah ni jadi sarang jin. Tuan-tuan faham tak? Bukan rumahnya, kereta pun kalau tak ada orang kereta tu, tak ada baca kalam-kalam Allah, asyik dia pasang lagu ya, lagu ya, bokak je kereta lagu ya, jalan je lagu, pada dah tua nak mati lah, lagu. Dengar lagu tak dapat pahala, tuan-tuan. Dengar orang menyanyi tak dapat pahala, silap akhir bulan dapat dosa. Tuan-tuan kena dengar sini baik-baik ya. Quran ni, aku punya rumah tuan-tuan, tiap hari baca Quran, 24 jam baca Quran. Bukan aku ni baca Quran tuan-tuan ya, sebab aku tak kuat baca Quran. Aku pasang satu alat ni dia baca Quran daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai juz amma. Hidup je Quran tu hidup ya tuan-tuan. Kita nak baca Quran tak kuat, tuan-tuan. Nak baca Quran macam Imam Asy-Syafi'i 1 hari 2 kali khatam tak mampu, tuan-tuan, tak mampu. Ya, kita ni bukannya orang hebat, tuan-tuan, ya. Kita ni busuk punya orang, tuan-tuan. Bila kita dengar orang baca Quran, kita dengar walaupun telefon dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla la ya'lamun. Kita dengar baca Quran ni, kita tak ada wuduk. Kita satu huruf dapat 5 pahala. Ini kelebihan Quran. Kalau kita dengar lagu, tuan-tuan, hati ni lalai.
Itu penting ya dengar kalam-kalam Allah. Itu penduduk syurga ni tuan-tuan, dia punya nafas, bukan dalam satu pendapat mengatakan nafas ni keluar, nafasnya masuk, dia sebut subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini penduduk syurga, tuan-tuan. Nafas keluar Allah, nafas masuk Allah. Sebab itu siapa dekat dunia ni sebelum dia mati, dia punya nafas bila keluar sebut Allah, masuk sebut Allah, duduk ada Allah, baring ada Allah, makan ada Allah, sembahyang ada Allah. Inilah perangai penduduk syurga. Tuan-tuan, nak dapat ni kena banyak mujahadah. Kena banyak mujahadah. Mujahadah. Ya, kena uzlah ni asing diri. Mujahadah ni bersusah payah. Ya, asing diri. Itu nak buat kerja agama ni, kena nak dekat dengan Allah ni, ya, dia kena bersusah payah. Tuan-tuan. Sebab itu bila kita buat kerja agama, kita tolong orang, ya, tak kira tolong apa sekalipun, orang kata kita ni makan duit, orang fitnah kita, orang fitnah sini, orang WhatsApp kita fitnah macam-macam, tuan-tuan. Tak payah kita cerita ke orang, diam-diam. Inilah ahli sufi. Ahli sufi ni, orang kata dia, orang maki dia, orang cakap apa kat dia, dia diam, dia tak cerita ke orang. Ini ahli sufi, tuan-tuan. Ya, kalau macam kita ni ahli kedai kopi, sembang je lebih, poya je lebih, tuan-tuan. Ya, orang ahli sufi ni dia tak cakap banyak. Orang ahli sufi ni dia suka dikena, dia tidak suka mengena. Faham tak ni? Dia suka orang kenakan dia, dia tak suka mengenakan orang. Ni orang ahli sufi, tuan-tuan. Ya, sebab tu orang ahli sufi ni dia buat perkara luar biasa. Bila dia buat perkara luar biasa, dia dapat perkara luar biasa. Tuan-tuan, ya. Ini Allah bagi PKPD ni, kita dapat buat amalan yang luar biasa. Inilah hikmah dia, tuan-tuan. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Ya, tadi dah terang qaf adalah qanaah, ra adalah redha, qaf ra, ba adalah birrun, alif adalah Allah, nun adalah nur, cahaya. Ya, ni makna tentang pengorbanan dan tentang dikorbankan. Kalau nak dikupaskan, masa memang panjang, tuan-tuan. Ya, tetapi kita bagi-bagi masa. Apa kata Imam Ghazali Hujatul Islam? 8 jam kamu habiskan beribadah kepada Allah. Ya, 8 jam kamu selesaikan urusan dunia kamu. 8 jam kamu tidur. 8 jam, tuan-tuan, ya. Inilah orang hebat, tuan-tuan, ya. 8 jam tidur. 8 jam urusan dengan Allah. 8 jam urusan dunia, tuan-tuan. Ya. Nanti mengaji, bacalah sejam Quran, bukan susah pun, tuan-tuan. Mengaji, zikir sebelum tidur, zikir ya. Ya, tidur baring sebelah bini tengah baring, bini tidur, sementara bini pula uzur, tak boleh buat apa dengan bini, uzur, ya, nak kacau bini tak boleh, ya, nak pegang bini tak boleh, tak boleh, uzur, kacau abang ni tak boleh, haram, ya. Zikir ya, tuan-tuan, ya. Ni kaedah dia. Tak ada, ya. Dengan ngaji, insya-Allah berkat dunia akhirat. Rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, nak minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, ada menyinggung hati tuan-tuan, ya. Dan nak minta maaf dan nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan kita semua di dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutkan memang nak tazkirah lagi, nak buat lagi lebih lagi. Tapi aku bagi tahu terus terang dah tak larat, ya, dah tak larat. Lagi tu dah tak larat. Ya, aku tak nak bohong, apa nak bohong orang lain, apa nak bohong diri sendiri, dah tak larat, tuan-tuan, ya. Sebab nak bercakap ni berpandukan
Ya, berpandukan, kita nak berpandukan hukum. Jangan main cakap-cakap ya, tak boleh. Sebab itu aku marah sangat sesiapa yang menentang mufti. Kenapa aku marah sangat sesiapa yang menentang mufti, tuan-tuan? Ini lepas ni aku tutup, tuan-tuan. Sebab dalam kitab menyebutkan salah satu yang boleh memberi fatwa adalah mufti. Salah satu apabila yang boleh memberi fatwa adalah mufti. Lepas itu tuan-tuan, tentang vaksin ni, ya, tentang vaksin, mufti dah keluarkan fatwa. Mufti dah mesyuarat, ulama-ulama dah mesyuarat, maka vaksin dia benarkan hukum syarak. Tidak ada benda-benda haram pun, ya. Lepas itu orang viral, orang kata tak boleh cucuk vaksin, haram. Ya, cucuk vaksin nanti mati. Nampak? Inilah salah akidah, salah i'tikad tentang mati ni, tuan-tuan. Cucuk vaksin pun boleh mati, tak cucuk vaksin pun boleh mati, tuan-tuan. Kita usaha ikhtiar, tuan-tuan. Macam kita sakit, kita makan ubat. Ubat tu bukan yang membaikkan. Yang membaikkan adalah Allah. Kita kena tahu lah, tuan-tuan. Ya, kena tahu. Yang membaikkan adalah Allah. Macam kita semayang, Allahu Akbar. Kita semayang, kita masuk syurga bukan sebab kita semayang. Kita masuk syurga atas rahmat Allah. Ada orang dia semayang masuk neraka, tuan-tuan. Ada orang dia semayang masuk neraka. Itu dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, cilaka bagi orang yang sembahyang, tuan-tuan. Masuk syurga ni atas rahmat Allah. Sebab itu kita kena buat baik dengan siapa sekalipun, tuan-tuan. Ya, ada ilmu ambil, mana yang elok kita ambil, mana yang tak elok kita tolak tepi. Itu kaedah tentang menuntut ilmu. Jangan mana yang tak elok kita duk condemn ke orang, tuan-tuan. Kalau nak jadi mufti ni, dia orang yang hebat, orang yang ilmu cukup hebat, tuan-tuan. Bukan senang. Ya, apa kita nak risau, apa kita nak takut. Ya, orang dah jaga kita, orang dah bagi fatwa kepada kita, kita ikut aja. Benda tu bukan benda yang haram pun, tuan-tuan. Benda yang baik kita ikutlah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu, perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah angkat ni penyakit COVID ni. Ya, Allah halau abang COVID ni, ya tuan-tuan. Ya, Allah halau, ya, Allah angkat penyakit ni. Boleh kita semayang berjemaah lagi macam dulu kat masjid, kat surau. Boleh kita lagi mengaji macam biasa. Boleh kita salam-salam orang. Boleh kita cium tangan tok guru. Jangan ustaz-ustaz lama tak cium tangan tok guru, tuan-tuan. Lama tak peluk tok guru, lama tak makan dengan tok guru, tuan-tuan. Ya, sebab itu kena minta dengan Allah, kena minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Insya-Allah mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesiapa ni sebelum tutup ni akhir kata, sesiapa yang masih berhajat nak makan habatus sauda, ya, dia nak kasuri kijang untuk ubat penyakit, dia nak ubat mata ruqyah air zam-zam titik kat mata dia, ya, pengobatan rohani dan jasmani, bolehlah hubungi telefon aku macam biasa 019-616-4969. Sesiapa yang ada WhatsApp aku, tak kira tanya tentang hukum, mana yang aku tahu aku jawab, mana yang aku tak tahu aku tak jawab, ya. Lagi satu, kalau siapa WhatsApp aku, insya-Allah aku akan balas. Kalau aku malas nak tulis, aku WhatsApp suara. InsyaAllah mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Allahumma salimna min kulli su'il adab. Allahumma salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. Ya Allah, Tuhan kami ini bodoh, ya Allah, kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah, kau muliakanlah. Kami ini kotor, ya Allah, kau bersihkanlah. Kami ini banyak penyakit, ya Allah, kau angkatkanlah. Dan kau angkatkanlah juga penyakit virus corona di bumi ini, ya Allah, agar kami boleh semayang berjemaah macam biasa, ya Allah, agar kami boleh menuntut ilmu dengan tok-tok guru, dengan ulama-ulama yang hebat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini banyak dosa, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami ini lalai dengan dunia, ya Allah, kau ingatkanlah kami, ya Allah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهدم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.